Sebenarnya tadi banyak, kalau tadi rasa macam nak terus sesi yang nak tanya terus. Betul. Terus nak buat sesi lah, tapi tak apa. Mungkin secara ringkasnya untuk... So basically, bila apa yang saya dengar tadi, saya nak tahu berapa lama. Kalau let's say dia saat sahaja, kita tahu dia mungkin BPPV, tapi bunyinya sampai esok pagi. So soalan saya seterusnya nak tahu, adakah datangnya masalah pendengaran? Ada tak masalah pendengaran? Ada tak rasa telinga tu penuh? Dan ada tak bunyi berdesing? Ini semasa kita diserang vertigo. Masa kita kena serang vertigo tu. Kalau kita ada empat-empat ni, iaitu masalah pendengaran, vertigo, oral fullness, iaitu rasa telinga penuh dan juga bunyi berdesing. Empat yang tu. So dia mungkin ada satu lagi isu namanya Meniere's disease. Kalau tak ada empat-empat ni, bukan Meniere's disease. Apa namanya tu? Meniere's disease. Meniere's disease ni adalah juga masalah struktur. Okey. So di mana rehabilitasi sahaja tak cukup, kena ada ubat jugalah. Kena mesti berjumpa dengan pakar ENT. Lepas tu basically proses ni mengambil masa 10 tahun. Oh, lama. Selalunya kalau kita punya parents ada vertigo, ada masalah Meniere's disease, kita sendiri kena macam berjaga-jagalah, mungkin kita boleh kena. Oh, dia boleh menyebabkan keturunan? Ya, betul. Basically, masa saya cakap, vestibular disorder ataupun vertigo, tak tahu, kita ada macam-macam jenis boleh, macam jenis isu boleh kena kan, from that kan. So basically, antara benda yang kita boleh buat ialah, kalau boleh kurangkan makan salt, kurangkan caffeine. Kurangkan garam, caffeine. Ya. Pemakanan, alkohol, cara hidup juga. Of course, semua benda penting. Okey. So, Doktor, sekejap, maafkan saya. Kita ada kurang dari 5 minit. Saya sangat teringin nak tahu jawapan kepada soalan ini. Okey, macam tadi Nurul Hidayah dan juga beberapa pemanggil kita dah mengalami dan dia pun sendiri macam dah menjangka setahun sekali akan ada. Apa sebenarnya yang kita ni di rumah untuk pemahaman secara umum lah yang boleh dilakukan untuk bersedia dengan keadaan sebegini? Masa cakap tadi, vertigo ni boleh kena beberapa jenis sebab kan. So mungkin kena infection, infection dekat kita punya nerve, ataupun kita mungkin ada trauma, accident, ataupun kita ada orang terpukul kita belakang, terkeluar stones tu. So benda tu boleh berlaku. Oh, boleh sebab macam tu pun boleh. Boleh sebab dia macam-macam penyebab tu banyak kan. Tapi yang paling common tu macam tadi dalam video kita cakap tadi, at least sekali langsung hidup boleh kena. Itu adalah BPPV lah, stones tu terkeluar. So jangan risau kalau berlaku benda tu, especially kalau kita tengah tidur kan. Jangan risau pegang sesuatu. Kalau boleh bau something yang strong seperti peppermint ataupun ginger, benda tu boleh membuatkan otak kita tak fokus kepada benda yang berpusing tu. Dia boleh fokus kepada deria bau. Maknanya dia mengalihkan kita punya fokus kita. Sebab yang orang kata, orang tak tahu. Normally orang takut, adakah aku ada tumor, adakah aku what is wrong with me, you know. So untuk yang menonton hari ini, harap-harap anda dapat kalau benda ni berlaku, jangan risau pegang sesuatu. Macam cakap pegang sesuatu, boleh bau something strong, ataupun pegang ais, atau minta orang picit kita kuat-kuat. Alihkan kita punya fokus. Maknanya kalau contohnya lah, saya tengah duduk dengan Hanif, Hanif terkena dan dia bagi tahu saya dia berpusing-pusing, kepala pening. Saya perlu memberi sesuatu untuk dia pegang? Kalau boleh picit dia punya bahu tu kuat-kuat supaya dia tak fokus kepada vestibular disorder tu ataupun vertigo tu. Okey, masa cakap lah, kalau ada minyak cakap, bagi minyak cakap. Bagi supaya dia teknik mengalih perempuan ni lah. Kita kata substitution method. So rehabilitasi ni ada banyak jenis. So antaranya substitution pun orang kata boleh bantu juga. Tapi itu kalau kita kat rumah lah. Tapi seterusnya lagi cepat kita jumpa pakar audiologist ataupun ENT yang tahu macam mana nak deal dengan vertigo, lagi cepat kita baik. Lagi lama kita tunggu dan tangguh, kita takut kita ada psychological issues, kita takut otak tu lagi lambat dia nak pulih. Fokus kembali. Untuk kembali calibrate balik otak kita supaya kita boleh orang kata dapat balik kualiti hidup yang baik lah. Jadi doktor, nak tanyalah yang terakhir lah. Kalau kita terkena vertigo, kita tak sempat mendapatkan rawatan dan sebagainya, adakah selamat kalau kita makan paracetamol? Okey, paracetamol kan yang tadi untuk orang kata kalau kita demam ke apa, kita untuk rebahkan kan. So of course sometimes for saya ni ENT, saya bukan ENT untuk cakap pasal ubat lah, tapi untuk saya selalunya kalau benda tu mungkin penyebab dia adalah demam, dan okey nak makan paracetamol. Tapi masa saya cakap tadi, kalau vertigo macam cakap, pegang, tenang dulu, bau, biar dia habis tenang. dulu. Tenangkan dulu. Dan of course lepas tu kita cepat-cepatlah cari mana kita nak pergi untuk buat rehabilitasi atau untuk buat diagnostik dan juga untuk rehabilitasi. Kenapa Mas Sila cerita mengenai pengalaman peribadi? Betul, sure. Dr. Syazah, terima kasih banyak kerana bersama kami. Sangat bernas perkongsian ini, sangat membuka mata juga dengan modelnya di depan. Mungkin kita akan bawakan lagi, InsyaAllah, sekiranya ada berkenaan dengan topik sebegini. Okey.